Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Oktober 2024 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Bekas Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri Rafidah Aziz mengingatkan kerajaan agar memastikan pelaksanaan Belanjawan 2025 bebas daripada ketirisan dan pembaziran. Rafidah bagaimanapun mengucapkan tahniah atas pembentangan belanjawan terbesar dalam sejarah negara itu. Namun beliau menekankan keperluan pemantauan ketat agar perbelanjaan mencapai matlamat sebenar. Dalam satu kenyataan, Rafidah membangkitkan ungkapan orang tua-tua bahawa besar periuk, besarlah pula keraknya. Kerak hangus dan tidak boleh dimakan merupakan satu pembaziran. Oleh itu katanya, kerajaan perlu pastikan, antara lain kerak nasi tidak ada dan semua nasi boleh dimakan. Jelas Rafidah, kerak yang dimaksudkan antara lain ialah kebocoran dan ketirisan perbelanjaan serta peruntukan. Ini termasuk lencongan peruntukan kepada orang tengah, tiada analisa kos dan faedah serta proses untuk mengesan arah aliran perbelanjaan bagi mengelakkan pembaziran. Jumaat lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan membentangkan Belanjawan 2025 dengan sejumlah 421 bilion ringgit diperuntukkan. Kerajaan bersedia berdepan gelora berhubung komitmennya untuk menarik balik subsidi petrol mulai pertengahan 2025. Demikian kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam temu bual dengan Bloomberg. Rafizi mengakui bahawa dasar sensitif itu berkemungkinan akan menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat apabila ia berkuat kuasa. Ini kerana katanya, kelaziman ekonomi Malaysia, apabila berlaku kenaikan harga bahan api, segala-galanya akan meningkat. Oleh itu Rafizi, harapannya dan tanggungjawab sebagai kerajaan adalah untuk memastikan perkara ini diurus dengan betul supaya ia mampan. Semalam, Rafizi berkata sistem harga dua peringkat akan diperkenalkan. Di bawah sistem itu, mereka yang tidak layak menerima subsidi iaitu kumpulan dengan pendapatan 15% teratas, perlu membayar harga pasaran di pam minyak. Rafizi berkata 85% rakyat akan terus boleh membeli bahan api itu pada harga bersubsidi apabila penyasaran tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun hadapan. Kerajaan berharap langkah itu dapat menjimatkan 8 bilion ringgit dan juga meyakinkan pelabur bahawa ia serius terhadap pembaharuan fiskal. Berita seterusnya, kerajaan perlu menjelaskan definisi mahakaya dan istilah kelompok T15 yang dikatakan tidak layak menerima subsidi petrol RON 95. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mempersoal mengapa kumpulan pendapatan T15 disebut dalam Belanjawan 2025 sedangkan takrifannya masih belum dimuktamadkan. Syed Saddiq merujuk kepada kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bahawa klasifikasi T15 sedang diharusi. Namun Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut kumpulan itu semasa pembentangan belanjawan. Terdahulu, semasa pembentangan belanjawan 2025, Anwar menyatakan beberapa subsidi akan dikurangkan bagi golongan T15. Dalam pada itu, Syed Saddiq berkata gambaran yang diperoleh berdasarkan data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan seolah-olah dua individu serumah dengan pendapatan terkumpul RM7,000 merupakan golongan T15. Dalam satu kenyataan, Syed Saddiq berkata kerajaan wajar menyemak semula definisi T15 kerana golongan berpendapatan RM7,000 tidak sewajarnya dianggap sebagai golongan maha kaya dan mereka layak menikmati subsidi asas. Sementara itu, seorang pemimpin akar umbi PAS turut mendesak kerajaan hari ini supaya tidak menghukum golongan T15 yang merujuk golongan isi rumah berpendapatan tertinggi. Yang di-Pertua PAS kawasan Johor Bahru, Dr. Mohan Mazri Yahya berkata golongan T15 telah cukup dihukum apabila pelbagai bantuan subsidi kepada mereka dimansuhkan atau ditarik balik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim didakwa mengabaikan nasib masyarakat India ketika membentangkan Belanjawan 2025. Seorang pemimpin PN mempersoal Anwar memperuntukkan 600 juta ringgit untuk mengubah suai bangunan Sultan Abdul Samad dan Karkosa Seri Negara. Namun, Ketua Penerangan Parti Rakyat India Malaysia, MIPP, Suhan Muqyah menerusi hantaran di TikTok berkata Anwar hanya memperuntuk 130 juta ringgit kepada masyarakat India. I am worried because the allocation for Indians, the most poorest and marginalized community in Malaysia, are getting smaller year after year after year. Billions can be allocated for other communities and projects. Heck, 2 old buildings can get 600 million allocation. Tetapi, you keep throwing Indians, sisa tulang, 100 million crumbs
and telling us to be grateful and senyap. Honestly, it's not just insulting, this is a death sentence for the future of Indians in Malaysia. Suhan berkata masyarakat India Malaysia telah lama meminta program untuk membantu golongan yang memerlukan dalam komuniti itu dengan peruntukan minimum sebanyak 500 juta ringgit setahun. Are they purposely leaving Indians to rot while rest of the country move forward? Hey, now is the time to be loud. We need to demand what's ours. 500 million. Time to question the government's sincerity towards Indian. Kita beralih ke perkembangan di Dewan Rakyat. Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan mempersoalkan keputusan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul. Keputusan itu melarang ahli parlimen macam Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal yang masih digantung daripada berada di galeri awam di parlimen. Ia susulan surat Johari pada Selasa lalu yang memberitahu Wan Ahmad Faisal yang dia tidak dibenarkan berada di galeri awam atau bilik untuk pegawai kerajaan yang bertugas di Dewan Rakyat kerana masih menjalani penggantungan mengikut peraturan mesyuarat 44 dalam kurungan 5. Peruntukan jelas mengatakan dia tak boleh duduk dalam mesyuarat. Tidak boleh mengambil bahagian dalam mesyuarat sehingga tempoh pergantungan tamat. Bahagian apa dia boleh duduk? Boleh ambil bahagian apa duduk di public gallery? Boleh bercakap di situ? Boleh bertanya di situ? Tak boleh, Yang Berhormat. Jadi ini apakah kerajaan Madani ini satu lagi tindakan untuk mengikis peranan-peranan yang boleh dimainkan oleh pembangkang ni. Jadi saya minta sangat supaya Yang Berhormat selaku speaker lah pada hari ini buat satu petua. Apakah ini satu peraturan yang ditafsirkan sendiri oleh Yang di-Pertua ataupun yang ada dalam ni? Sementara itu, dalam satu sidang media, Wan Ahmad Faisal menyelar keputusan parlimen yang dianggapnya zalim. Katanya, arahan dibuat Yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul adalah bertentangan dengan petua yang sudah menjadi amalan sebelum ini dan sepatutnya dipatuhi. Kenapa layanan yang begitu zalim ini dikenakan kepada saya dan rakan-rakan ahli parlimen Perikatan Nasional? Sudah ada presiden, sudah ada satu petua yang sepatutnya Tuan Yang di-Pertua boleh patuhi. Dan apa salah saya duduk dengan petugas-petugas ahli-ahli parlimen? Saya boleh membantu mereka berbahas, membawa suara rakyat juga, membawa suara parlimen saya, negeri saya. Jadi bila mana perkeliling ini dikeluarkan, kita nak tahu puncanya dari mana, peraturan mesyuarat mana yang saya ni dilarang sama sekali untuk duduk di galeri awam dan juga di tempat pemerhati para petugas ahli parlimen pembangkang. Saya ini satu ancaman kepada parlimen. Apakah hanya muka dan keberadaan saya ini memberi tekanan kepada kerajaan dan parlimen? Am I too dangerous to be in parliament when I can't even speak a word? Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menyifatkan tindakan kerajaan memperkenalkan pelbagai cukai sebagai membebankan dengan berkata ia dilonggok atas pundak rakyat. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Rosul Wahid, bangun mencelah dengan mengulangi perkataan pundak itu. Apakah sebenarnya gabungan cukai-cukai yang diwujudkan ini menjurus kepada GST 2.0? Saya nak tanya, selepas ada invoice semua cukai-cukai dan SST yang diperluaskan, apakah ini sebenarnya nak sampai kepada GST 2.0? Saya nak tanya. Atau saya bacalah satu pantun. Kalau padi, katakan padi. Tidak rakyat tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi. Tidak rakyat ternanti-nanti. Bagi tahu, cakap je nak masuk GST. Tak apa. Larut minta penjelasan sikit. Larut, Ulu Terengganu ya. Masih Larut. Banyak cukai-cukai yang akan dibebankan di atas pundak rakyat. Bukan pundak. Pundak rakyat. Cuma setuju tak Larut bahawa kerajaan ini telah pun bankrupt idea untuk mencari modal untuk menampung perbelanjaan. Kerana itu mereka membebankan rakyat dengan pelbagai jenis cukai. Apa pandangan Larut? Terima kasih. Sementara itu,
Ahli Parlimen Pembangkang hari ini membangkitkan persoalan bagaimana Anwar Ibrahim memperoleh pendapatan jika dia tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandangnya. Perkara itu pada awalnya dibangkitkan Ahli Parlimen Kubang Krian Tuan Ibrahim Tuan Man yang mencelah ketika Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin membahaskan belanjawan 2025. Data yang ada waktu kita menaikkan daripada 1,200 ke 1,500 sebenarnya masih belum selesai. Dan saya rasa Perdana Menteri Tan Bun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji. Ya, konon dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Allah Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ni nampak lebih pada Rasul ni. Ya. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji. Ataupun dia mungkin transfer saja. Ya, dia tak ambil tapi dia online ni. Ya. Jadi saya minta komen sebab kadang-kadang kenyataan beliau ni berselindung di sebalik kononnya kerajaan yang ada ni berselindung, kami pun tak ambil gaji, Menteri pun tak ambil gaji. Minta komen sikit. Mengulas pandangan Tuan Ibrahim, Hamzah berkata langkah tidak mengambil gaji itu sesuatu yang baik namun mengingatkan agar tidak juga mengambil allowance. Lebih hebat. Saya tak tahulah. Urusan sama ada tak ambil gaji ni diumumkan semuanya. Alhamdulillah, baiklah. Tapi kalau dah tak ambil gaji, jangan juga ambil allowance. Dia beza. Gaji itu memang betul. Tapi allowance-nya bagaimana? Datangnya daripada mana? Ada juga allowance yang datang daripada JLIC, JLIC. Itu juga harus kita persoalkan. Kalau nak umumkan zero income. Tapi kalau zero income, dia nak makan dengan apa? Kalau dia boleh berdoa, pum, beras dihantar oleh Kota Raja depan dia. Beras tempatan pula tu. Tak apalah, tapi saya ingat eloklah. Jangan sampai dia berdoa, ya Allah Tuanku, tunggu datang Apple depan dia. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.